Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Amirul Akmal bin Rahim, Nometrik I20204832. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang peristiwa Perang Badar. Saya percaya ramai yang dah tahu ataupun pernah dengar tentang peristiwa Perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang pertama umat Islam dan merupakan perang yang penting. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah di Hijaz. Di mana di situ terjadinya Perang Badar. Untuk pengetahuan semua, Perang Badar ada tiga, iaitu Perang Badar pertama, Perang Badar Kubra dan Perang Badar yang terakhir. Dalam Al-Quran ada sebut tentang Perang Badar ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Dalam perang ini, tentera muslimin seramai 313 orang menentang 1000 tentera musyrikin. Tentera Islam walaupun jumlahnya sedikit, tapi boleh tewaskan tentera musyrikin yang jumlahnya banyak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab terjadinya Perang Badar. Setiap peperangan mesti ada sebab sehingga berlakunya perang seperti Perang Badar. Terdapat banyak sebab terjadinya Perang Badar. Setiap peperangan mesti ada sebab sehingga berlakunya perang seperti Perang Badar. Terdapat banyak sebab terjadinya Perang Badar, tetapi sebab utama ialah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyekat kafilah pedagang Quraisy. Kafilah tersebut diketuai oleh Abu Sufyan. Ketika itu kafilah tersebut dalam perjalanan balik dari Syam dan dengan keuntungan yang besar. Barang-barang dagangan tersebut merupakan harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah sewaktu hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat untuk menyekat kafilah tersebut dan merampas barang dagangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan untuk semua sahabat turut serta dalam sekatan tersebut, seperti mana kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Aku tidak pernah terlepas daripada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa peperangan yang baginda berperang padanya kecuali perang Tabuk. Demikian juga aku tidak menyertai baginda dalam perang Badar, namun tidak dicela orang yang tidak menyertainya. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menawan kafilah dengan Quraisy, sehinggalah Allah menghimpun antara mereka dengan musuh mereka tanpa sebarang perjanjian." Abu Sufyan dapat tahu tentang rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyekat mereka dan merampas barang dagangan tersebut. Lalu dia mengutuskan seseorang ke Mekah untuk menghantar bantuan kepada mereka. Berita tersebut sampai kepada Abu Jahal. Lalu dia menyiapkan tentera dan kelengkapan perang untuk pergi ke Badar. Pada 17 Ramadan terjadinya peperangan di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Peperangan dimulakan dengan 3 lawan 3. 3 orang dari kaum muslimin, iaitu Sayyidina Ali, Ubaidah dan Hamzah, maju ke hadapan untuk melawan 3 orang tentera musyrikin. Tentera musyrikin tewas dalam perlawanan 3 lawan 3 itu. Kemudian kedua-dua belah pihak memulakan serangan. Dalam peperangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat untuk membantu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Maksudnya, ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat? Tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Dengan pertolongan Allah ini, maka kemenangan berpihak kepada orang Islam dan tewasnya orang musyrik. Mesti ramai yang tertanya, adakah orang Islam berpuasa ketika berperang? Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "Ghazwana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain, Yaum Badr wal Fatu fa aftarna fihima." Maksudnya, kami berperang dalam 2 buah peperangan, Badar dan pembukaan kota Mekah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Lalu kami berpuasa pada kedua perang tersebut. Berdasarkan kata-kata Sayyidina Umar, jelas menunjukkan bahawa kaum muslimin tidak berpuasa pada ketika itu. Seramai 70 orang terbunuh dan 70 orang lagi menjadi tawanan bagi tentera Quraisy.
Jumlah tersebut merupakan dalam lingkungan 15 hingga 16% kekuatan tentera Quraisy. Sayyidina Ali sahaja telah menumpaskan sebanyak 18 orang, manakala seramai 14 orang tentera Muslim syahid, iaitu lebih kurang 4% kekuatan tentera Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat baginda bermusyarat tentang tawanan perang. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka masih dikira sebagai saudara, kerabat atau kawan sendiri. Menurut pendapat aku, hendaklah engkau meminta tebusan daripada mereka, agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengukuhkan lagi kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi pendukung kita." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan soalan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantas Sayyidina Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan fulan, iaitu kerabatnya, kepadaku biar aku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Talib kepada Ali bin Abu Talib, biar dia penggal lehernya. Serahkan fulan kepada Hamzah, iaitu saudaranya, biar dipenggal lehernya. Agar musuh-musuh Allah mengetahui bahawa di dalam hati kita tiada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemimpin-pemimpin dan para pendukung mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sebahagian daripada mereka yang ditebus dengan harta benda, dan sebahagian lagi dibebaskan dengan mengajak anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Sayyidina Umar berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda memutuskan tebusan tawanan. Tiba-tiba aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar sedang menangis. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku kenapa kamu dan sahabatmu menangis. Jika aku mendapat alasan untuk menangis, maka aku akan menangis. Jika tiada alasan untuk aku menangis, aku akan paksa untuk aku menangis kerana tangisan kamu berdua.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bersama Sayyidina Abu Bakar kerana turunnya wahyu kepada baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqul lamassakum fi akhadhtum 'adzabun 'azim." Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Maka kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebusan diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Terdapat beberapa nilai murni yang boleh diambil dari peristiwa Perang Badar. Antaranya ialah tanggungjawab. Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seorang dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya, yang mesti dilakukan terhadap diri, masyarakat, negara dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap yang terpuji bagi seorang Muslim adalah berani bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Sikap ini mesti diterapkan oleh seorang Islam, kerana setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Maksudnya, setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa setiap orang mesti bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tanggungjawab dari kisah Perang Badar ialah baginda menggalas tugas menjadi pemimpin sewaktu perang. Baginda tidak gentar dengan musuh dan terus bertanggungjawab sebagai pemimpin barisan hadapan. Seterusnya ialah bermusyawarah. Dalam kamus Al-Munawwir ada dinyatakan syura' ataupun musyawarah adalah salah satu usaha untuk saling memberikan saranan atau nasihat. Dalam erti kata lain, musyawarah sebagai satu jalan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Perkara ini sangat diperlukan ketika sesuatu organisasi atau kumpulan menghadapi situasi yang penting yang melibatkan banyak persoalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin."
Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memulakan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabat tentang masalah tawanan perang Badar. Para sahabat memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan bahawa pentingnya musyawarah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah dan pemimpin. Inilah contoh yang terbaik bagi semua umat Islam di dunia ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.